InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman. Allah tabahilah dan kefahaman tu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, doa penting supaya majlis kita diberkati. Majlis sentiasa ingat mun kita tengok sirah-sirah Nabi orang perang naknya berjihad. Kita juga berjihad menuntut ilmu. Suka ke suka ke menimba ilmu, matematik, BM, apa-apa subjek sahaja pun ianya satu amalan nombor satu, dan yang keduanya adalah amalan tu bila sekolah dapat pahala lah, dan Allah sayang, Allah suka, dan malaikat pun akan berdoakan kita beserta haiwan-haiwan yang berada di sekeliling kita, insyaAllah. Okey, jadi semua sila buka buku Bahasa Melayu jilid 2 aktiviti. Siapa yang sekda? Yang sekda boleh keluarkan buku, kertas kosong pun siapa? Saya ada buku jilid 1 dan jilid 2 je, cikgu. Okey, jilid 2 keluarkan kalau ada. Jilid 2 yang penting. Jilid 2 muka surat 4. Ya, saya Raihan. Raihan pula dah. Ryan. Kita ada buku sih? Ya, tu cikgu. Betul. Warna merah. Betul? Surat 3 kah, cikgu? Muka surat 4. Sekejap cikgu nak buka cikgu punya kamera supaya kamu boleh tengok cikgu lah. Walaupun kita orang tengok ya. Tapi muka cikgu tu cantik gemas lah. Okey, semua sila ambil kertas, ambil pensel. Sementara cikgu tunggu, kita akan ni lah. 4. Muka surat 4. Buka surat berapa, cikgu? 4. 4. 4. Tapi saya jilid 2 tu, cikgu. Saya belum tulis nama. Boleh tulis. Kalau kamu kat rumah saja tak penting kot. Tapi tulis lah. Kalau boleh tulis nama awak depan ke, dalam buku ke. Supaya si tertukar lah. Bila, especially, terutamanya bila sekolah dah buka nanti. Okay, jom. Saya nak sekolah. Okay, kalau semua dah bersedia, ayuh kita mulakan. Jangan cikgu nak join guna phone. Sorry. Kita guna email lain. Kalau guna email sama pada 2 device yang berbeza, Google Meet akan jadi apa orang tengah? Jadi laggy. Laggy apa arti laggy? Lambat. Okey, cikgu muka si kemas kilat siapa? Okey. Bukan surat apa. Apa dia? Muka surat 4 muka surat 4. Jom, kita buka muka surat 4. Jadi di hadapan kita ada ada 4 kotak. Kotak yang pertama mengandungi gambar. Kotak yang kedua, ketiga dan keempat, penduduk kampung, sikap penduduk kampung, jati diri penduduknya, ada beberapa perkataan, beberapa ayat di dalamnya, dan kita akan baca sama-sama lah. Jadi apa yang kita akan buat berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Ada muka surat 5. Pada muka surat 5, kalau kamu tengok muka surat yang seterusnya. Sekejap cikgu kena wise masuk . Jadi pada muka surat 5 tu ni ada sebuah karangan. Sebuah karangan yang terdapat beberapa tempat kosong yang perlu kita isi, okey? Yang perlu kita isi. Jadi siapa yang tak ada buku boleh keluarkan kertas. Tulis je jawapan. Nombor 1, tulis jawapan nombor 1. Supaya bila awak balik nanti ataupun bila awak dah ada buku nanti, awak boleh tulis sajalah. Ataupun kalau kamu nak, kalau kita orang ada printer di rumah, boleh print lah. Sekejap cikgu akan letakkan di dalam. Cikgu, buku ni ke? Ya, Alfa, betul. Sekejap cikgu
cikgu cuba untuk letak dalam WhatsApp kepada sesiapa yang nak buka through WhatsApp boleh. Cikgu mula muka surat 5 kah? 4. 4 dengan 5. Dua-dua yang kita akan gunakan. Okey. Ada buku warna merah kan nak? Wise? Ada si buku warna merah? Ada. Okey, bagus. Jadi siapa yang tak ada buku boleh sekejap cikgu tengah buatlah PDF dan letakkannya dalam grup. Cikgu, ada kuis cikgu. Ada, boleh, senang je. Macam Kami dia, buat jadi, kami belum pernah pergi nombor 1 tu. aduh, susah lah nak jadi nombor 1. Saya tu sama. Saya tu nombor 1. Kereta senang cikgu. Cikgu main Mobile Legends. Kami senang. Sebab kami nak pergi. Ada orang yang nak keluar yang ada kerja ke? Tak apa. Okey, itu adalah Kami senang sikit main Mobile Legends cikgu. MS 4 and 5. Okey. Not valid. Sekejap. Mana dia cikgu? Saya tak nampak. Sekejap. Dekat WhatsApp cikgu tengah hantar sekarang. Dalam kiraan 5. Kali ni madahnya dapat salin Join. sebab bukunya dalam box nya nak pindah. Oh. Ke air. Okey, siapa? Yang dekat kampung ke? Apa tak? Syahrini tak apa tak? Nya dekat telaga air cikgu, nya dekat telaga air. Oh, Telaga Air. Jauh lah. Telaga Air. Jauh. Mun kami dekat cikgu. Sebab atuk ambil kerja di Meritim. Sebab atuk ambil apa tak? Namanya. Ni yang tahun 2. Okey, dah jumpa dah. Jadi cikgu akan Nak Meritim cikgu. Okey, cikgu letak stok siapa yang perlu print. Kalau ada mak ayah dia yang boleh tolong print kan. Boleh suruh. Okey, tapi kalau tak ada pun tak apa, keluar ajak kertas kosong pun siapa. Saya perlu menailah. Okey, jom kita sambung. Muka surat 4, jom kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Lengkapkan karangan yang muka surat 5 tadi itulah. Jadi jom kita baca Kampung Pering. Di sini ada satu, kalau kamu nampak jelas gambar tu, gambar sebuah papan tanda besar. Selamat datang ke Desa Lestari. Di sini tu. Bukan di Sarawak. Mungkin Pering. 06100 Kodiang. Kedah Darul Aman. Kedah negeri yang berada di kalau tak silap cikgu paling atas sekali. Sini Kedah. Cikgu lupa lah. Takut bagi maklumat salah, takut pula. Okey. Penduduk kampung yang sebelah kanan ni, jom kita tengok. Penduduk kampung ada berapa orang? 672 orang sahaja. Ada 672 orang. Ada berapa buah berumah? Siapa boleh baca? Ada berapa buah rumah? Nampak tak ni? 1 buah. 185 jadi kalau rumah kita akan guna penjodoh bilangan buah. Okey, yang ketiga. Yang tulis apa situ? Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Jadi orang yang duduk di sana kebanyakan daripada mereka bekerja sebagai petani ataupun dalam bidang pertanian. Ya saya. Esok kami dapat masuk Google Meet kasih dekat cikgu. Kami dapat, kami boleh lah. Kami pergi hotel cikgu, esok cikgu. Oh, pergi hotel. Esok kelas apa? Esok cikgu Sekda, esok kelas ni. Boleh lah. Okey. Kami dapat. Kalau tak silap cikgu esok kamu ada kelas dengan cikgu Abdullah ke cikgu Shimir, tak ingat lah. Ataupun cikgu Alia kan, bahasa Inggeris. Okey? Jadi ada 3 info di sini. Yang pertama 672 orang yang tinggal di kampung tersebut. Yang kedua ada 185 buah rumah. Dan yang ketiga kebanyakannya kerja sebagai dalam bidang pertanian. Okey, dalam bidang pertanian.
Kita dah merahkan. Okey, jom kita baca karangan yang berada pada muka surat 5. Okey, muka surat 5. Okey, siapa yang nak tolong baca daripada atas? Yang ini sahaja. Ahmed. Okey, silakan. Baca. Kampung Pering terletak di daerah Kubong Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan abang kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Dah. Manisnya. Okey, manisnya. Kampung Pering namanya. Kalau kampung cikgu, nama kampung cikgu apa Cikgu pun tak tahu. Tapi orang ramai sebut sini Jalan Arang sahaja. Kampung Berjaya, Taman Berjaya tempat cikgu tinggal ni. Mungkin kamu ada yang di Desa Guru, cikgu. Desa Guru, ada yang tinggal di Samar Indah, ada yang tinggal di Semariang. Mana lagi nama kampung? Cikgu pun tak tahu sangat. Okey. Kita sambung. Atau Abek masuk live dah WhatsApp cikgu. So live. Waduh. Maritim cikgu. Dalam maritim cikgu. Maritim. Okey, jadi Naufal, kampungnya Cikgu, terkenal dengan apa, Dek? Saya tak pernah jumpa. Cik pernah jumpa. Terkenal dengan jagung manisnya. Okey, terkenal. Okey, Aufa, Sekpa. InsyaAllah nanti. Kita sempat jumpa Sidak kah? Sebab banyak yang dah. Yang dah Banyak rumah kampung. Igit dekat, igit jauh. Jauh. Lama dah si jumpa. Ada yang datuk dengan nenek dia sudah pun meninggal dunia. Cikgu, kampung saya yang igit tu ada kayu saya, ada bibit pisang juga, cikgu. Okey. Jadi dah boleh rentas negeri. Jadi kalau kamu nak pergi kampung rasanya boleh dah sekarang. Tapi dalam masa yang sama mesti menjaga SOP jaga SOP, pakai mask dan sebagainya masih perlu dijaga. Okey, perenggan yang kedua, siapa yang nak tolong baca? Jadi macam Naufal kata tadi, kampung itu terkenal dengan jagung manis. Saya nak baca. Okey, silakan Aufa, jumlah penduduk. Kejap cikgu, ada jumlah penduduk di kampung ini tepat kosong. Kampung ini mempunyai rumah banyak tempat kosong. Okey. Kebanyakan penduduk pekerjaan dalam tempat kosong. Okey, jadi ada 3 tempat kosong. Siapa yang boleh jawab tempat kosong yang pertama, iaitu jumlah penduduk di kampung ini? Cikgu. Siapa ingat yang ni tadi? Nampak tak? Ditanya berapa jumlah penduduk. Jumlah penduduk di kampung ini. Faham tak? 100. Bukan 100. Itu bilangan rumah. Yang ni kita nak bilangan jumlah penduduk. Jadi ada 672 orang. Okey. Ni pun matematik ni, matematik. Tadi dia kata matematik susah. 672 orang, Cikgu. 672 orang, okey. Jumlah penduduk kampung ini 672 orang. O-O-R-A-N jirang orang. Okey. Apa tu? Okey. Tempat kosong yang kedua pula. Kampung ini Pahal. Belum siap ke? Okey, saya faham. Dah check dah tulis depan. Okey, kampung ini mempunyai rumah sebanyak, okey ingat sebanyak dan seramai 2 kegunaan yang berbeza. Ramai ini digunakan untuk manusia, manakala sebanyak itu digunakan untuk benda-benda dan perkara-perkara selain daripada manusia. Cikgu, faham salah. Cikgu, sekat-sekat, cikgu. Sekat-sekat. Alamak. Sekejap. Cik Dara, ini depan. Cik tahulah. Cikgu. Cikgu, faham salah, cikgu, sekat-sekat. Naufal pada suara kami cik sekat-sekat. Cik tahulah, cikgu pun tak tahu. Sekejap cikgu nak cuba tukar mikrofon. Cikgu, kena Cikgu. suara cikgu sekat-sekat. Sekejap. Cik. Nya cuba relock. Cuba masuk. Cikgu.
Susah cikgu Testing. Okey, cikgu tukar mikrofon. Yang pekerjaan penduduk, pekerjaan dalam bidang pertanian tu susah cikgu nak tulis panjang-panjang. Oh, tak apa. Kamu tulis je. Lebih sikit pun tak apa. Okey, jadi nombor 2 tu kampung ini mempunyai rumah sebanyak berapa? 100 berapa igit tak? Bukan igit buah. 180 buah berapa tadi? Okey. 185 buah rumah. Okey, jom kita tulis. Kampung ini mempunyai rumah sebanyak 185 buah rumah. Jadi penjodoh bilangan perlu tak kita tulis tanpa barang itu? Sekejap, contohnya kampung ini mempunyai rumah sebanyak 185 buah. Boleh tak kot? Mempunyai rumah sebanyak 185 buah, mempunyai rumah sebanyak 150 buah rumah. Takkanlah nak ulang rumah sebanyak-banyak kali kan? Jadi kalau kamu nak tulis buah sahaja pun, tanpa tulis rumah lagi sebelah buah ya pun sepa. Sebab ni dah padah dah. Mempunyai rumah sebanyak. Jadi penjodoh bilangan boleh digunakan tanpa perkataan itemnya sendiri. Kampung ini mempunyai rumah sebanyak 185 buah. Okey. Dan yang ketiga, kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang apa? Siapa ingat? Pertanian. Oh, itu dia. Pertanian. Ya, itu jawapannya. Dalam bidang pertanian. Tulis kecil-kecil. Tak perlulah kecil gila. Kalau kamu lebih sikit pun tak apa. Bidang pertanian. Dah cikgu. Pertanian. Cikgu. Okey. Jadi ada perenggan yang seterusnya. Perenggan yang ke apa panggil ni? Bidang. Okay, perenggan yang ketiga, sedikit panjang. Siapa yang boleh baca selain daripada Naufal dan juga Uwais? Ada si Uwais? Kita nak check sama ada Uwais. Cikgu belum. Belum cikgu belum. Belum Mr. Uwais. Mr. Uwais cikgu. Okay. Uwais MLBB cikgu. Aduh. Akunnya lah hilang. Akaun dah hilang. Tunggu cikgu kami kita salin. Okey, salin. Sila. Okey. Penduduk di kampung ini suka apa tu? Oh, sebelum kita teruskan dengan perenggan yang ketiga ini. Baca boleh cikgu? Boleh, tapi kita kena baca yang muka surat 4 itu sahaja dahulu. Sekejap Okey, cikgu bagi 10 saat lagi untuk salin jawapan-jawapan biru, hijau dan merah ni. 10, 9. Suara cikgu dah jelas ke Aisyah? Cikgu harap jelas lah. Jelas. Assalamualaikum ya Cikgu Ahmad. Kami dah inform dengan Cikgu IT dah. Jadi kami turun esok. Kelak kita turun hari Jumaat Jumaat kami appointment ambil darah di klinik Semarahan. Salin dah cikgu. Okey, syukran. Dah salin dah. Syukran. Jawab baca. Uwais MLBB. Kena aku suruh orang friend kau ni. Okey, semua dah habis salin. Seterusnya, kita akan minta tolong Aisyah untuk tolong bacakan. Bukan yang kuning ni, kita akan minta tolong Aisyah bacakan yang ini. Boleh? Sikap penduduk kampung. Yang ini ada 3 poin. 1, 2, 3. Okey, Aisyah. Dipersilakan untuk Bekerjasam. Membantu. Bantu membantu menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Okey, jadi sikap penduduknya bekerjasama. Apa tahu siapa yang kerjasamanya macam Wonder Pet? Dah cikgu?
Dah, okey. Yang macam Wonderpad lah kerjasama ni. Wonderpad kerjasama. Lupa cikgu lagu tu. Tapi kartun tu kalau kamu dah tengok. Tahu cikgu. Tahu nak? TV9 ada. Rasanya English pun ada. Oh, enggak tahu. Berat nan. Okey. Okey, jom kita sambung. Kerjasama ni maksudnya contohnya suka bergotong royong. Tolong orang nak cikgu. Betul. Contoh buang sampah sama-sama, angkat barang sama-sama, kerjasama lah. Ada banyak perkara yang susah dilakukan dalam dunia tu, tapi dengan kerjasama semuanya jadi mudah. Itulah kata-kata Wonderpad. Kerjasama. Bantu membantu maksudnya kalau kitanya sama tapi nya lebih kepada nilai orang yang kita bantu tu dia memang memerlukan pertolongan, sama ada dia minta ataupun tidak. Atas penilaian kita lah cakap nyatuk macam lama dah si makan, kita berilahnya sandwich sikit. Macam ni lah. Bantu membantu. Hari ni saya tolong awak. Nanti pada masa yang akan datang dia pula yang tolong kita. Atas sebab kita kenang akan jasanya, kita rasa berterima kasih. Yalah. Akhlak yang sangat baik, bantu membantu. Okey, yang ketiga. Contoh ingat si kita waktu kelas hari ya. Ingat si, kenal si, masih ingat si Zulfadli, Fadli Zail. Nur Fadli Zail. Ada satu hari tu dia datang ke sekolah waktu rehat pagi tu, dia bawa makanan tapi makanan dia basi kan. Makan nasi dia basi. Dan apa yang kita buat, kita terpaksa buanglah makanannya. Ada kawan-kawan kamu yang bagi makanan kan. Jadi kawan-kawan Naufal bagi, siapa lagi bagi? Ada Dajah 2 mana yang dia nak beli air, Dajah 1 tapi ada kawan dia tolong belikan. Itu membantulah tu. Okey, yang ketiga, menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Sayanglah tempat tinggal kita nak. Macam kita sayang rumah, macam kamu sayang bilik kamu. Sebagaimana kamu sayang akan barang-barang kamu. Contohnya macam toy kita kan. Mainan-mainan kita sayang kan. Jadi kampung tu tempat tinggal, bukan tempat tinggal kita sahaja, tempat tinggal kita, kawan-kawan kita, sepupu kita yang tinggal rapat dengan kita. Yalah. Jadi sebab tu lah orang benci akan peperangan, sebab peperangan yang melibatkan pembunuhan, kemusnahan harta benda sangat-sangat teruk. Okey, jom. Kita dah baca 3 poin ni, kita teruskan dengan karangan. Okey, siapa yang nak tolong baca yang ini? Aisyah nak tolong bacakan ni sekali ke? Uas cikgu. Uas. Oh, Uas. Okey, Uas. Mr. Uas. Mohon Uas ada buku, boleh baca melalui Boleh, buku. Boleh Cikgu. Kalau Uas nak baca melalui skrin cikgu pun boleh. Mr. Uas. Okey, Aisyah kita bagi Uas Okey, Uas, penduduk di kampung ini suka. Boleh dapat baca. Silakan. Okey. Mr. Uwais. Kat depan. Uwais FFPP. Okey dah. Okey, silakan. Sila. Enggak bisa. Ya, penduduk di kampung ini atas ya. Bawah warna biru. Dalam kurungan kuning. Kampung ini suka berkosong. Mereka tidak bertingkah. Okey, Uwais. Penduduk di kampung ini suka tempat kosong. Okey, kaya baca yang di bawah lagi, yang bawah tu mereka ya. Tidak. Tu macam susah sikit. Mementingkan. Nak ya. Kita tengok buku ke tengok skrin? Oh, skrin. Okey, jom. Cikgu ambil warna merah. Okey, mereka tidak mementingkan. Tu sambung. Wang. Sambung. Untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga tempat kosong
Okey. Tempat kosong. Tempat kosong. Okey. Semasa majlis Semasa majlis perkahwinan kahwinan dan mengekalkan ciri-ciri yang mengekalkan ciri-ciri tradisional tradisional dalam majlis itu. dalam majlis itu. Okey, terima kasih. Sudah habis. Okey, jadi kita dah belajar 3 perkara penting yang sikap penduduk kampung, iaitu kerjasama macam Wonderpad. Yang kedua pula adalah suka bantu-membantu. Dan yang ketiga tadi, nya sayang dengan kampungnya nak. Jadi kalau kita baca daripada awal balik, penduduk di kampung ini suka tempat kosong. Suka apa? Okey, kita letak tepi. Mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga tempat kosong semasa majlis perkahwinan. Okey. Mereka juga sekejap, kita punya option jawapan apa bantu-membantu. Ni satu. Yang kedua adalah kerjasama. Jadi yang mana lebih sesuai kamu rasa? Penduduk kampung ini suka kerjasama ke ataupun penduduk kampung ini suka bantu-membantu? Cikgu rasa kerjasama. Okey, jom kita tulis. Penduduk kampung ini suka kerjasama. Tapi lebih cantik kalau kita tulis bekerjasama. Kami tulis kerja sama lah. Kerjasama boleh, tapi kalau lebih cantik ada imbuhan sikit lah untuk... Bekerja sama lah cikgu. Bekerjasama. Bekerjasama tu BE tu tak ada R bukan bekerja. Bekerja. Okay, sebab ker tu dah ada R. Jadi BE KER ker. JA SA MA. Bekerjasama. Okey dah, cantik. Jadi kita dah tahu tadi penduduk kampung ni suka bekerjasama macam cerita kartun Wonderpad. Yang kedua juga suka bantu-membantu. Jadi waktu majlis perkahwinan pernah pergi tak majlis perkahwinan? Ada orang kahwin, ada makan-makan, ada abang-abang yang tukang masak belakang tu, ada abang-abang yang kakak-kakak yang tolong bawa pinggan ke atas meja dan sebagainya. Jadi ia memerlukan banyak tenaga dan banyak tenaga kerja yang terlibat dalam majlisnya. Jadi mereka perlu kerjasama lah, perlu bantu-membantu dalam majlisnya supaya senang. Contohnya kalau kamu tengok di kampung, kalau majlis kampung, kalau majlis perkahwinan yang moden sekarang ni, biasanya keluarga pengantin ataupun keluarga yang berkahwin ni akan upah macam orang. Upah orang yang akan polas, yang akan settlekan, mereka akan uruskan makanan, akan uruskan meja dan uruskan semua sekali. Tapi pada zaman, bukan zaman dahulu, waktu orang-orang dululah yang duduk terutamanya pada di kawasan kampung, masih lagi ada kultur ataupun panggil amalan ni, masih lagi ada amalan yang di mana yang masakannya, yang masak nasi pakciknya, yang tolong cuci pinggan dan juga cawan anak-anak sepupu-sepupu kita, yang tolong masak lauk makcik-makcik kita. Itulah gotong royong, itulah kerjasama. Okey, jadi kita boleh tulis mereka juga bantu-membantu. Jiran bantu-membantu. Jom tulis jawapan yang keempat ke yang kelima, lupa dah. Bantu-membantu. Sekejap, cikgu punya tulisan ni besar sangat. Mereka juga bantu-membantu semasa majlis kahwinan dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Okeylah. Ciri-ciri tradisional ni. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey, bagus Dah siap. Dan yang terakhir. Okey, dan yang terakhir. Ada terakhir di bawah tu. Ada banyaknya. Macam mana ni? Okey. Siapa nak tolong baca? Amek. Salin yang nombor 5 teh. Oh, lupa. Sorry. Okey. Nah. Sila. Cikgu harap nampak. Macam ni nak polanya. Full screen lah. Full screen is Dah. Pedo. Okay, dah.
Minta tolong Ryan boleh, Ryan? Tolong baca sikit boleh? Kalau kita ada susah, cikgu tolong, okey? Kita ambil warna tu, okey. Di sini Ryan, kita akan baca satu perkataan saja, satu ayat tak? Situ sampai situ. Sini sampai sini. Okey, jati diri. Cuba baca Ryan, jati diri. Jati diri. Yang ni penduduk. Okey, betul. Yang ni yang ada huruf KAM ni kampung. Okey, betul. Yang ini yang ni ada NGAT. NG bunyinya ngangi ngungengo, jadi sangat. Okey, dan yang terakhir Kuat. Okey, cantik. Terima kasih. Jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Jati diri maksudnya prinsip. Munya padah si boleh mencuri, nangnya si mau mencuri. Kalau mereka berpegang kepada jangan bercakap buruk tentang kawan-kawan kita, memang dia tak akan cakap buruk tentang sahabat-sahabat mereka dan sebagainya lah. Okey. Sekejap. Yang kedua, siapa lagi yang cikgu tengok belum baca? Boleh tak minta tolong Aisyah? Oh, masa kita dah nak habis. Kita minta tolong Aisyah je lah. Aisyah boleh tolong ke Aisyah yang libah tu? Mereka membina. Boleh. Okey, mereka membina tempat kosong. Kita kan 9.30 hingga 10.30. 10.30. Lepas ni kan awal lepas ni kan ada kuis. Okey, jangan sambung. Mereka membina tempat kosong. Mereka membina tempat kosong di kampung ini. Mereka juga memasang tempat kosong sebagai bukti sayang akan negara. Oleh itu, kampung mereka telah dianugerahi tempat kosong kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan Ciri tradisional. Kampung ini. Mereka berjanji akan menjaga tempat kosong. Okey, ada banyak tempat kosong jadi kita rasa kita tak tahu lagi jawapan. Kita kena baca. Kita tengok balik muka surat 4 di kotak yang terakhir sebelah kanan di bahagian bawah. Jati diri penduduk. Ada 3 isi penting. Yang pertamanya adalah membina pintu gerbang. Okey. Membina, tahu tak pintu gerbang tu apa? Pintu gerbang tu berbentuk seperti macam Janganlah. oops, internet cikgu problem. Okey, tak apa. Membina pintu gerbang ni macam kalau cikgu buka muka surat baru contoh ni macam ada satu castle. Castle apa castle? Istana. Istana. Contohnya istana ni ada kubah lah. Kita anggap dia lah. Castle tu ada bentuk kubah macam ni. Bukan masjid ni castle ni. Nama je. Okay, castle. Tinggi castle ni. Macam masjid lah pula. Tak apalah, masjid pun tak apa. Masjid pun okey. Masjid dengan dia punya menara-menara. Okay, menara-menara untuk ada speaker atas ya. Okay. Untuk masjid tu. Okay, sebelum masuk ke dalam kawasan masjid, ada apa orang panggil? Ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang. Nampak? Kamu tahu tak gambar pertama tadi yang muka surat ni tadi? Sekejap ni cikgu tunjuk. Yang ni papan tanda sahaja, bukan yang ni. Ini papan tanda sahaja. Pintu gerbang ni dia macam sebelum masuk ke masjid. Sekejap. Mana ni? Kami tukar jadiin noting. Tahu lah. Okey. Kami boleh menyambut. Sekejap.
Okey, di sini macam ada lantai, bukan lantai lah. Okey. Kat sini ada pagar. Okey, pagar. Gerbang ni dibentuk macam ada jalan besar. Jalan besar sebelum masuk. Masjid, kita katakanlah ni masjid Masjid Awang, kita katakanlah Masjid Awang. Gerbang tu dia macam ada ni macam ada ni. Macam ada binaan. Kat stop macam ada ayat sikit. Dan di sini ada macam ada papan. Selamat datang. Cikgu dah tulis cikgu tempat kosong tu cikgu. Belum. Selamat datang. Okey, inilah pintu gerbang. Pintu gerbang bentuk macam ni. Jadi kamu kalau naik kereta kamu akan masuk melalui jalan ni lah. Oh, Tamiya tu cikgu. Awak nak connect cikgu. Inilah pintu gerbang. Okey. Ada banyak lagi yang lebih cantik lah. Okey, jom kita sambung tadi. Jadi yang pertama adalah membina. Apa yang penduduk jati diri penduduk, mereka membina pintu gerbang. Yang kedua, mereka memasang jalur gemilang yang besar. Apakah itu jalur gemilang yang besar? Jalur gemilang. Ya, membina apa orang panggil? Pintu gerbang. Yang keduanya ada pasang satu jalur gemilang. Jalur gemilang ni apa? Tak lain dan tidak bukan adalah bendera Malaysia. Okey, bendera Malaysia. Jadi bendera Malaysia macam mana? Macam ni ada bulan dan bintang berwarna kuning, ada bintang yang ada 14 sisi dan warna merah dan putih. Awan dan mobil. Jadi inilah jalur gemilang. Okey, apa lagi? Selain daripada jalur gemilang, mereka apa lagi jati diri mereka? Mereka menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Jadi setiap lorong dan jalan mereka cantik lah. Cikgu tak tahu macam mana dia hias, jadi kita anggap je lah cantik. Yang penting mereka ada pintu gerbang, yang kedua mereka ada jalur gemilang. Okey, jom kita tengok yang Aisyah baca tadi. Okey, jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Mereka membina apa? Bina apa tadi? Yang macam sebelum masuk ke suatu kawasan tadi. Membina pintu gerbang. Pintu gerbang. Pintu gerbang. Jom kita tulis. Mereka membina pintu gerbang ke kampung ini. Jadi sebelum masuk ke kampung tu ada pintu gerbang. Penting. Membina cikgu. Ya, betul. Tapi pada karangan ni dah ada membina kat sini. Jadi tak perlu tulis membina sekali lagi. Okay. Sekali je tulis. Membina pintu gerbang. Aduh, cikgu rasa macam si. Tak apalah, kita cari kuis yang 10 soalan je nanti, okey? Mereka juga memasang apa ni? Belum lah. Kuis cikgu, kami malas masuk kuis. Tak malas, okey, saya faham. Mereka juga memasang tempat kosong sebagai bukti sayang akan negara. Okey, mereka pasang sesuatu. Apa yang mereka pasang? Nombor 1, pintu gerbang. Siapa ingat apa yang mereka pasang? Yang tinggi tu. Kalau kau tengok gambar ni, apa yang mereka pasang? Jalur gemilang. Itu dia. Ni jawapan yang betul. Jalur gemilang. Okey. Mereka juga memasang jalur gemilang. Perlu tak kita tulis huruf J dan juga G besar untuk jalur gemilang? Jom kita tengok. Cikgu rasa perlu kamu tulis guna perkataan besar. Jalur gemilang adalah nama kepada bendera kita. Jadi kita tak panggil dia bendera sahaja. Kita panggil dia dengan nama yang khusus, nama khas, jalur gemilang. Jadi kita tulis guna huruf besar. Mereka juga memasang jalur gemilang, J besar, A-L-U-R, jalur gemilang, G besar, G-E-M-I, mi, L-A-N-G, lang, gemilang, noktah. S dan noktah, hanya ada sambung, sebagai. Mereka juga memasang jalur gemilang sebagai bukti sayang akan negara. Sayang akan. Akan ni digunakan untuk semua emosi-emosi. Sayang akan negara, benci akan tikus, rindu akan ibu dan sebagainya. Okey. Jadi boleh salin dua jawapan. Yang pertama, pintu gerbang dan juga jalur gemilang sebagai bukti sayang akan negara. Yang ketiga, oleh itu kampung
mereka telah dianugerahi tempat kosong kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Apa yang mereka dianugerahi? Jap, cikgu tengok cikgu rasa dia punya jawapan terakhir ni ada pada Husna Mahathir. Husna salah kelas kot. Husna darjah 3 kan? Darjah 3. Dah keluar dah. Okey. Apa dianugerahkannya? Cikgu si jumpa lah. Menghias setiap lorong dan apa yang sudah menang. Tengok bawah ni, bawah sekali ni. Pada muka surat 4, bawah sekali tu ada tulisnya kejayaan. Apa maksud kejayaan? Sukses. Benda yang dia kejayaan kampung ini adalah mereka penduduk tu dan juga kampung itu dianugerahkan Desa Lestari peringkat kebangsaan 2014. Maksudnya kampung terbaik lah. Kampung yang telah diberi gelaran Desa Lestari. Kampung yang perlu dicontohi dan sebagainya. Okey? Anugerah Desa Lestari peringkat kebangsaan 2014. Jadi kamu kena salin ini pada jawapan yang terakhir. Mereka telah dianugerahi anugerah Desa Lestari. Dianugerahi takkan atas 2 kali kan? Jadi dianugerahi Desa Lestari, okey? Mereka telah dianugerahi Desa Lestari, DESA. Nama warna kuning tak nampak sih? Desa. Cikgu rasa hari tu si sempat lah kuis. Kita kuis waktu sirah kelak boleh sih? Desa Lestari peringkat, okey? Kita buat kuis pada sirah kelak. Peringkat kebangsaan. Okey, kebangsaan maksudnya sorry. Desa Lestari peringkat kebangsaan 2014. Kebangsaan 2014. Apakah maksud kebangsaan? Okey, apa-apa tournament ataupun apa panggil dalam bahasa Melayunya adalah pertandingan yang ada peringkat kebangsaan. Maksudnya peringkat satu Malaysia lah, satu Malaysia. Dalam banyak-banyak kampung, mereka yang mendapat anugerah ini. Dalam kebanyakan kampung-kampung, kampung ini yang telah dianugerahkan Desa Lestari peringkat kebangsaan. Peringkat negeri-negeri itu sahaja, Kedah sahaja. Tapi kalau peringkat kebangsaan termasuk Sarawak, termasuk Terengganu, termasuk Kedah, Johor dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Dan terakhir, mereka berjanji akan menjaga apa? Menjaga apa? Kampung. Mereka berjanji akan menjaga. Ada tak jawapan kat sini Rasanya jawapan tidak ada. Mereka ni tah ada pada kotak yang kedua. Macam Naufal kata menjaga kampung Mereka menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Mereka berjanji akan menjaga kampung. Cikgu, saya buat negeri mereka. Negeri, mereka tak mampu. Penduduk kampung ni hanya mampu jaga kampung itu sahaja. Jadi lebih sesuai tulis kampung 8. Okey, mereka berjanji akan menjaga kampung mereka. Okey, habis. Noktah. Okey, boleh salin jawapan. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Bye. Nanti jumpalah pada pukul 1.30 lepas makan dan lepas solat Zuhur. Pukul 1.30 kita masuk kelas Sirah. Sirah ni best sikit pada waktu 1.30. Walaupun kenyang dah mengantuk, kita masih ada tenaga untuk tengok tayangan dan sebagainya. Okey. Nanti ada kuis lah. Belum habis. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey. Bye, cikgu. Assalamualaikum. Bye. Belum habis, cikgu. Belum habis, boleh salin. Cikgu takkan. Yang atas-atas dah salin, Ryan.
Cikgu, buku surat berapa tu? Ini buku aktiviti jilid yang kedua warna merah ya, Kait. Muka surat 4 dan 5. Jawapannya ada pada muka surat 4. Yang kita kena isi tempat kosong ada pada muka surat 5, okey? Kalau Kait pening nanti cikgu letakkan dalam grup WhatsApp, okey? Grup WhatsApp. Cikgu dah letak 2 muka surat, ada satu PDF yang memangnya ada tunjuk gambar muka surat 4 dan 5. Nyata. Saya tak ada buku warna merah, cikgu. Tak ada. Rumah ada printer tak yang boleh print gambar, print kertas? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, Kat kalau office. Ada. okey, nama WhatsApp mak kita apa tadi, Kait? Nama WhatsApp mak kita dalam grup. Julia Hazmi. Ju kah? Jue. Ya. Mak kita pakai spek nak? Oh, Okey, kami akan tag mak kita dan betul. okey, nampak dah. Untuk rujukan siapa nama tag Kait. Okey. Dalam grup ada gambar, ada satu PDF muka surat 4 dan 5. Mun saya dah buku, saya apa kita boleh refer, kita boleh rujuk pada gambar tu. Kait, rasanya ada satu aplikasi telefon kita boleh tulis melalui Habis. Dah habis dah Ryan. Okey, bagus. Nanti kami padah dengan Kait dah guna aplikation apa yang Kait boleh edit dalam gambar. Contoh macam cikgu bagi PDF, Kait boleh tulis guna aplikation ni aja. Tapi cikgu si jumpa lagi. Okey, kalau cikgu padah. Kau pakai CapCut. Ya boleh juga. Bukan. Okey. Tapi siapa untuk hari tu kita tengok je lah PDF dia macam ni. Kalau kita rasa boleh tulis pada PDF. Kalau boleh print pun okey juga. Tapi print susah nak pergi kedai lagi apa semua. Mesti dah printer di rumah jadi sip perlulah. Okey, ajak Kait. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum, cikgu.